Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi bila kita bercakap tentang dokumen yang perlu ada dalam fail kursus, pada pandangan Imran ada 3 dokumen asas yang wajib ada, dan ketiga-tiga dokumen asas kerana ianya merupakan bahan bukti pengajaran dan pembelajaran kita. Right? Jadi kita dimestikan atau kita diwajibkan untuk menyediakan dokumen-dokumen ini dalam fakultas kita, bukan semata-mata sebab ini peraturan jaminan kualiti ataupun sebab audit memerlukan kita buat sedemikian, tetapi sebagai seorang pengajar yang menitik beratkan mutu pengajaran dan pembelajaran, yang sentiasa belajar menerusi pengajarannya, masa ketiga dokumen ini dia berfungsi sebagai bahan bukti, berfungsi sebagai rekod pengajaran kita. Okey. Jadi yang pertamanya adalah proforma khusus. Yang kedua adalah borang moderasi soalan. Yang ketiga adalah e-grade. Apa yang menghubungkan ketiga-tiga dokumen asas ini adalah HPK ataupun hasil pembelajaran khusus kita. Jadi hasil pembelajaran khusus ini penting sebab ini semacam janji kita kepada pelajar. Dalam arti kata, kita berjanji kepada pelajar, kalau awak ambil kursus saya, pada akhir kursus saya, awak boleh buat 1, 2, 3. Right? Jadi, kita sepatutnya memahami HPK itu semacam kontrak lah kiranya. Right? Ataupun semacam janji kita kepada pelajar sekiranya mereka mendaftar dan mengikuti kursus kita. Right? Jadi, ketiga-tiga dokumen ini diikat oleh HPK. Jadi sebab itu HPK kita kena mantap dan kita kena betul-betul jelas dan tentang HPK kita. Dan sebab itu berbaloi untuk kita meluangkan masa dan masa untuk berfikir dan untuk merangka HPK yang bagus. Right? Sebab HPK itu akhirnya akan mencorakkan keseluruhan kursus kita. Kalau HPK kita ni tidak jelas, kalau HPK kita ni kabur ataupun misalnya HPK kita ni tidak dipetakan kepada aras taksonomi Bloom yang betul, itu akan menjadikan kursus kita ni macam dia kita tak jelas sebenarnya aku mengajar kursus ni untuk apa sebenarnya. Right? Adakah semata-mata sebab nak habiskan 10 bab dalam buku teks yang aku gunakan ke, ataupun aku nak mengajar kursus ni sebab ini bidang kajian aku dan ini saja yang boleh aku ajar, ataupun aku nak mengajar kursus ni sebab aku tak boleh ajar kursus lain. Right? Jadi HPK ni dia memberitahu pelajar satu, apa yang mereka akan perolehi sekiranya mempelajari kursus ini, dan di satu sisi lain dia juga memberitahu kepada kita, mencerminkan apa yang sebenarnya kita boleh tawarkan kepada pelajar. Right? Apa yang kita boleh tawarkan kepada pelajar melalui kursus kita. Right? Jadi apakah kepentingan ataupun apakah hubung kait di antara proforma dengan borang moderasi soalan? Okay. Kaitannya adalah dalam borang moderasi soalan ni, apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu menilai sama ada penilaian yang kita berikan kepada pelajar itu sepadan dengan HPK kita. Right? Jadi kita nak memastikan adakah kita menilai perkara yang kita ajar. Right? Kalau kita berjanji kepada pelajar yang kita akan ajar dia masak nasi lemak dalam kursus kita, borang moderasi soalan ataupun yang kita isi sewaktu mesyuarat moderasi soalan semua ni, kita nak pastikan yang penilaian kita memang berkesinambungan, memang selaras dengan apa yang kita ajar. Right? Tak bolehlah kita ajar pelajar masak nasi lemak tapi penilaian kita suruh pelajar tu menari, kan? Dia tak selaras. Kan? Jadi borang moderasi soalan ni dia memaksa kita untuk menjelaskan kepada diri kita, okay, apa sebenarnya yang aku nak nilai daripada pelajar-pelajar aku, kan? Dan bila aku bagi peperiksaan ni,
adakah dia berkait dengan HPK, dengan apa yang aku ajar, ataupun aku bagi soalan ni sebab aku tak suka batch pelajar ni dan aku sengaja nak bagi soalan yang susah kan. So borang moral soalan ni dia bertindak sebagai peta yang menunjukkan bagaimana penilaian yang kita berikan, sama ada peperiksaan ke, ujian ke, kuis ke, tugasan, bagaimana semua penilaian ini dia menilai HPK kita, right? Kalau hubung kait di antara HPK dengan penilaian itu jelas, maka itu akan dicerminkan dalam moralisasi soalan, right? So bila kita bina apa-apa penilaian ni, kita kena antara perkara yang penting adalah kita kena pastikan apa yang kita nilai tu berkait dengan apa yang kita ajar, right? Kita tak boleh ajar pelajar tu main main trombon tapi penilaiannya kita suruh dia main gasing kan, dia tak kena macam tu. Dan kalau itu berlaku kan, kalau tidak ada kesinambungan, keselarasan, kesecocokan, kesepadanan di antara penilaian dengan HPK, maka orang boleh persoalkan grade yang pelajar tu perolehi, right? Kalau pelajar tu dapat A dalam penilaian kita, tapi penilaian kita tu tak sepadan dengan HPK, orang boleh persoalkan macam mana pelajar tu boleh dapat A, dan adakah A ni mencerminkan tahap penguasaan pelajar tu dalam kursus kita kan. Kita ajar pelajar tu main trombon, lepas tu kita menilai pelajar tu main gasing, lepas tu kita bagi dia dapat A pula kan, lepas tu pelajar dapat A dalam bermain gasing. Lepas tu orang akan tanya, kursus awak ni nak mengajar pelajar main gasing ke nak mengajar pelajar main trombon kan. Jadi kita sebolehnya kita tak mahu orang persoalkan kursus kita macam tu kan. Kita nak cakap suruh bikin. Kalau kita janji kita nak ajar pelajar tu astronomi, maka penilaian tu mesti secocok dengan apa yang kita ajar kan. Tak boleh kita menilai benda lain kan. So itu hubung kait di antara proforma dengan borang moral soalan, right? Hubung kait borang moral soalan dengan E-grade. E-grade ni dia menilaikan markah mentah pelajar kan, dan daripada situ kita jana grade pelajar untuk kursus kita. Apa hubung kait di antara borang moral soalan dengan E-grade adalah borang moral soalan ni dia memberitahu kepada orang yang markah mentah yang kita perolehi, yang kita kutip, yang kita nilai, yang kita berikan kepada pelajar tu, markah tu boleh dipercayai. Right? Jadi, kalau pelajar tu dapat katakan 20% dalam kuis, apa artinya? Adakah itu maksud pelajar tu dia penguasaan tinggi, lemah atau sederhana? Right? Kalau pelajar tu dapat 50% daripada dalam peperiksaan akhir, adakah pelajar tu dia menguasai HPK yang mana? HPK 1, 2 atau 3? Right? Jadi, hubung kait di antara E-grade dengan borang moral soalan ni adalah borang moral soalan ni dia memberi makna, dia semacam kunci, semacam legend untuk kita menafsirkan angka-angka yang kita masukkan dalam E-grade tu kan. Kalau pelajar tu dapat 50% kan, maksudnya apa? Adakah dia menguasai dengan baik HPK 1 tapi menguasai dengan lemah HPK 2 dan menguasai sederhana HPK 3, right? Ataupun macam mana? Ataupun ketiga-tiga HPK tu je lemah kan? Jadi itu kepentingan E-grade dan borang moral soalan ni. Yakni borang moral soalan ni dia memberikan maksud kepada markah yang kita letakkan dalam E-grade, dalam file E-grade kita. Kemudian yang terakhir sekali, hubung kait di antara E-grade dengan proforma. Setelah kita jana grade untuk pelajar itu, akhirnya kita nak tanya balik, kalau ada pelajar yang dapat A, adakah pelajar yang dapat A tu betul-betul layak tak dapat A? Right? Pelajar yang dapat B tu memang layak tak dapat B? Right? Dan kita hanya boleh menjawab soalan itu apabila kita membandingkan E-grade dengan proforma. Right? Jadi hubung kait di antara proforma dengan E-grade ni adalah dia membantu kita untuk menjawab soalan, adakah grade pelajar tu mencerminkan penguasaan pelajar. Right?
Adakah pelajar yang dapat A tu betul-betul layak dapat A? Adakah pelajar yang dapat B tu betul-betul layak tak dapat B? Sebab menerusi HPK kita tahu, okey, pelajar yang dapat A ni dia mesti menguasai HPK 1, 2, 3 pada tahap sekian-sekian. Kan? Pelajar yang tak menguasai HPK pertama, okey, dia mungkin jatuh jadi grade B. Pelajar yang tak menguasai HPK 1, 2, 3, okey, dia mungkin jatuh ke tahap C. Right? Jadi, E-grade bila dibaca bersama dengan performa ni, dia membantu kita untuk menilai layak ataupun tidak pelajar tu mendapat grade tersebut. Right? Jadi ini hubung kait di antara ketiga-tiga dokumen asas kursus ini. Jadi saya harap kita, apa yang saya harap adalah kita dapat lihat bahawa dokumen, ketiga dokumen ni bukan sekadar dokumen yang disediakan sebab kita nak memuaskan hati juru audit atau jaminan kualiti, tetapi sekiranya kita betul-betul mereka bentuk kursus kita, kan, kita memastikan HPK kita ni jelas, kita memastikan penilaian kita dipetakan kepada HPK kita, kan, insyaAllah sekiranya kita lakukan perkara-perkara ini, kursus yang kita sampaikan, kursus yang kita ajarkan kepada pelajar itu akan menjadi kursus yang baik. Dan itu sebenarnya matlamat akhir dokumen-dokumen ini. Right? Kita patut lihat dokumen ini semacam cermin yang boleh kita gunakan untuk menilai sejauh mana bagus atau tidaknya kita sebagai seorang pengajar. Right? Jadi sekian. Terima kasih.